minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ni kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 156. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat 154 kan? Ayat 154 dan 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Maksudnya, dan tatkala telah diam daripada Musa kemarahannya, dia telah mengambil papan-papan tulisan dan pada salinannya ada petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang sentiasa takut kepada Tuhannya. Pengajarannya pertama, sifat marah adalah sifat yang tercela. Tetapi wajib ke atas setiap orang beriman marah pada apa yang dimarahi oleh Allah, dan benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marah dan bencinya Musa alaihissalam kepada perbuatan syirik kaumnya yang menyembah berhala. Yang kedua, antara sifat ahli syurga ialah dapat menahan marahnya ketika berlaku sesuatu yang menyebabkannya marah. Yang ketiga,
Marah adalah senjata syaitan. Yang dengannya manusia akan melakukan apa sahaja yang dimurkai oleh Allah. Kerana ketika itu dia dalam keadaan tidak waras. Maka elakkan daripada mengikut perasaan marah sama ada dengan cara berwuduk atau duduk atau baring. Yang kelima, yang keempat, ayat-ayat Allah mengandungi dua perkara yang utama, iaitu petunjuk yang akan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan rahmat Allah yang akan menyelamatkan manusia daripada dosa dan azab Allah. Yang kelima, takut pada Allah dan azabnya adalah asas untuk mendapat petunjuk dan rahmat Allah. Adalah asas untuk mendapat petunjuk dan rahmat Allah. Okay, ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina. Falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Maksudnya, dan Nabi Musa telah memilih kaumnya 70 orang untuk pertemuan di waktu yang telah ditetapkan. Maka tatkala goncangan telah ataupun azab Allah telah menimpa mereka, Musa berkata, wahai Tuhan, jikalau engkau kehendaki, engkau binasakan mereka sebelum ini, dan juga engkau binasakan aku. Adakah engkau membinasakan kami hanya dengan sebab kelakuan orang-orang bodoh dari kalangan kami?
Tidaklah ia melainkan ujian engkau. Engkau menyesatkan dengannya siapa yang engkau kehendaki, dan engkau memberi hidayat kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah penolong kami, maka ampunlah dosa kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pengampun. Pengajarannya, sunnatullah iaitu ketetapan Allah. Siapa sahaja yang kufur dan syirik kepada Allah, dia akan dibalas dengan azab. Walaupun dia adalah dari kalangan orang yang terpilih. Walaupun mereka daripada kalangan orang yang terpilih dan dipilih oleh Nabi. Yang kedua, kan Nabi Musa pilih 70 orang. Tapi 70 orang tu akhirnya diazab oleh Allah. Nabi Musa pilih tu ialah orang yang terpilih lah, kaumnya yang terpilih. Okey, yang kedua, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian Allah. Yang dengan ujian itu terbukti seseorang itu sama ada benar-benar beriman atau berpura-pura. Yang ketiga, antara adab berdoa ialah didahulukan dengan memuji Allah dan mengakui kebesaran dan kehebatannya, serta kelemahan kita sebagai hamba. Kemudian berdoa. Dalam ayat ini Nabi Musa minta ampun dan minta rahmat kan. Sebelum tu apa kata Nabi Musa? Doanya faghfir lana warhamna kan. Sebelum tu apa? Itu memuji, mengakui kebesaran Allah. Anta walijuna. Barulah kita minta. Sama juga doa Sayyidu Istighfar. Kan? Sayyidu Istighfar, apa yang kita minta? Apa kita minta? Minta ampun. Tapi kita mula dengan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kan. Doa tu di hujung tu. Sikit je. Okey, yang ketiga. Yang keempat.
Apabila meminta kepada Allah, hendaklah mohon keampunan terlebih dahulu agar kita dibersihkan daripada dosa. Kemudian barulah memohon rahmat dan kebaikan yang lain. Okey, habis ah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, kaitan ayat 156 dengan 155 ataupun ayat yang lepas. Ayat yang lepas ialah berkenaan dengan doa Nabi Musa AS. Apa doa Nabi Musa? Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doa Nabi Musa ialah faghfir lana warhamna. Maka ayat hari ini ialah sambungan kepada doa Nabi Musa. Sambungan ha? Apa lagi yang diminta oleh Nabi Musa AS? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktub. Dan waktub apa dia? Tulislah ataupun catiklah lana, bagi kami, untuk kami, fi hazid dunya, di dunia ini, hasanatan. Hasanah dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah ni tanpa alif lam. Bila tanwin itu makna nakirah, dan nakirah makna dia umum. Bila umum nak terjemah apa? Apa saja kebaikan. Tapi kebaikan yang mana ni? Apa-apa kebaikan. Kebaikan yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kata ulama, kebaikan yang selari dengan fitrah. Fitrah dan akal manusia. Kalau kita tanya fitrah yang suci, akal yang waras, baik tak buat benda ni? Biasa, baiklah. Contoh, cakap bohong kan? Orang yang suka cakap bohong, dia sendiri rasa tak benda tu tak baik? Tapi dia bercakap bohong sebab kalah dengan nafsu, sebab kepentingan dunia dan sebagainya. Jadi ada tak benda yang fitrah kita tak suka, tapi kita selalu buat setiap hari? Fitrah tak suka, makna benda tu tak baik lah tu, tapi kita tetap buat setiap hari, walaupun kita tahu tak baik. Ada tak? Apa dia? Sembang kosong. Seronok kan? Lagi? Mengumpat kan? Tak pernah teringin nak pencen. Dan mengumpat satu-satu kerja dosa yang tak nak pencen, iaitu mengumpat. Membazir kan? Membazir masa, membazir air, membazir makanan, boleh kata berlaku setiap hari. Jadi nak tahu benda tu baik, tanya fitrah, tanya hati kita. Tapi hati yang bersih lah. Okey? Wa fil akhirah, dan di akhirat, di akhirat makna apa? Di dunia bagilah kami kebaikan, dan di akhirat pun kebaikan yang sama.
Dan antara doa terbaik dalam Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lebih kuranglah ini doa Nabi Musa AS. Yang tu dalam surah apa tu? Surah? Oh, saya tak tahu Ustaz. Saya baca daripada kecil lagi. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Itu berkenaan dengan apa tu sebenar? Tajuk pasal apa tu? Berkenaan dengan haji. 201. Berkenaan dengan haji tu. Allah kata ada orang pergi Mekah, pergi buat haji umrah. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya. Dia minta dunia je. Minta lepas ni balik kat Malaysia, dulu projek berniaga lagi untung. Orang macam ni Allah kata di akhirat dia tak akan dapat apa-apa. Matlamatnya dunia. Dan ada orang pergi ke Mekah, matlamatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuma kita nak faham hasanah kat dunia, hasanah di akhirat semua orang tahu. Solat, puasa kan, apa-apa yang kebaikan yang kita boleh bawa ke akhirat, hasanah lah. Tapi sekarang kita nak faham apa maksud hasanah di dunia. Kan ada dua kan? Satu hasanah di dunia, satu hasanah di akhirat. Yang kita dah baca itulah doa tu. Apa makna hasanah di dunia? Hidayah hasanah dunia ke akhirat? Akhirat. Ulama khilaf, berbeza pendapat. Ulama dalam kelas ni lah. Okey, dia secara umumnya, secara mudah kata ulama, apa saja kebaikan yang kita boleh bawa ke akhirat, hasanah fid dunia. Kadang-kadang rumah kan, rumah. Hasanah fid dunia ke hasanah fid akhirat? Dia boleh jadi hasanah fid dunia, dia boleh jadi sayyi'ah. Rumah ni harta dunia. Tapi dia boleh jadi hasanah fid dunia. Bila tu? Bila kita guna rumah untuk mentaati Allah, untuk buat ibadat, maka rumah tu jadi hasanah fid dunia. Fid dunia sebab dia boleh bawa sampai ke akhirat. Kereta hasanah fid dunia ke sayyi'ah? Sayyi'ah ni mana buruk lah. Dua-dua boleh. Kalau kita guna kereta untuk semata-mata cari dunia, buat maksiat kan, maka dia sayyi'ah, dia tak jadi hasanah. Tapi kalau kereta kita guna untuk pergi masjid, pergi kelas agama, pergi sedekah, pergi cari orang miskin, maka kereta itu adalah hasanah fid dunia. Okey, cuba buka ni. Ada? Yang nak bagi? Yang mula-mula sekali. Dia yang bahasa Arab. Huraian kepada hasanah. Mengikut tafsir Ibn Katsir, Ibn Jarir, Ibn Ashur. Apa kata ahli tafsir tentang hasanah dalam ayat ni? Sebelum tu. Tak ada. Yang kata hasanah tu ialah apa ni? Ilmu nafi'.
Hana tak boleh kontrol sini. Oh. Okey, dah ada. Okey. Doa tadi apa dah? Waktu belana fi hazid dunya hasanah, kan? Maka ditafsirkan oleh Ibn Atiyah, Ibn Jarir Tabari, Ibn Ashur, tafsir Sa'di, Ibn Katsir, Syaqiti. Dia kata apa? Doa Musa, Nabi Musa AS berdoa Rabbahu kepada Tuhannya untuk siapa? Bukan untuk diri dia saja, tapi untuk Bani Israel. Pemimpin yang baik ialah dia bukan berdoa untuk mereka saja, bukan untuk parti dia saja, untuk semua sekali. Li Bani Israel, doa Musa kepada Bani Israel, faqal, lalu kata dia, waja'alna, jadilah kami mimman. Ini huraian dia. Mimman, dari huraya engkau telah catatkan untuknya, wa qaddarta lahu, dan engkau telah takdirkan untuknya fid dunya al-halatul hasanah, keadaan yang baik. Apa dia? Ini huraian dia. Apa makna hasanah? Minal ilmi nafi'. Yang paling asas sekali kebaikan ialah ilmu yang kita belajar ni. Ramai orang keluar pagi balik petang kononan jari hasanah dan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi ilmu tak cari. Asas kepada hasanah ialah ilmu nafi'. Sebab tu Nabi ajar kita baca doa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Benda yang paling asas. Kemudian yang kedua, wal amal as-salih. Tak mungkin amal jadi salih tanpa dipandu oleh ilmu. Jadi nak beramal salih wajib belajar ilmu yang betul. Yang ketiga, war rizqi al-wasi'. Rezeki yang luas. Itu hasanah. Yang keempat, wa taufiq wal afiyah. Taufik daripada Allah, kan? Kadang-kadang dah belajar tapi tak dapat taufik. Malah jangan nak beramal. Semakin banyak belajar, semakin tak nak beramal. Sebab tak dapat taufik. Wal afiyah. Afiyah ni sama ada zahir dan batin. Wal hayati at-tajibah. Kehidupan yang baik, yang selesa, yang tenang. Okey, berapa tu? Hasanah di dunia. Ilmu nafi', amal soleh, rezeki luas, taufik dan afiah, al-hayah, at-tayyibah. 5. Okey, hasanah di akhirat pula apa dia? Hasanah di akhirat ialah wa fil akhirati hasanah, iaitu maghfiratiz zunub, keampunan Allah. Jangan terus minta syurga, kan? Dosa banyak, minta syurga. Minta dulu keampunan dosa dan juga sayyiat, kejahatan. Barulah minta dukhulil jannah. Boleh? Jadi kebaikan akhirat apa dia? Keampunan Allah dan masuk syurga. Ni tak ditafsir oleh Ibn Atiyah, Ibn Jarir Tabari, Ibn Ashur, Syekh Sa'di, Ibn Katsir dan Asy-Syinqiti. Cuba hadis tadi yang terkatik. Okey. Nampak ke? Hadis ni juga menghuraikan apa makna hasanah. An Ubaidillah bin Muhsin Al-Ansari. Okey dah. Kita terjemah sama-sama.
Daripada Ubaidillah bin Muhsin Al-Ansari Al-Khutami radhiyallahu anhu marfu'an. Man apa dia? Siapa? Asbaha, berada di pagi hari itu, minkum, daripada kalangan kamu, aminan. Aminan, aman. Fi serbihi. Aman dalam serbihi ni, ada terjemah rumahnya, kampungnya, aman dia. Dalam rumahnya aman, kampungnya aman, tamannya aman. Mu'afan. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Badannya sihat, afiah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Di sisinya ada qut, makanan untuk hari itu. 3. 1, aman. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, rezeki yang cukup untuk hari itu je, bukan besok ni. Maka Nabi kata, faka'annama, seolah dia hizat. Hizat mana? Jumi'at. Dihimpun, dikumpul untuknya dunia. Bihazafiriha, dengan segala isinya. Subhanallah. Dapat 3 ni je. Sebenarnya Nabi kata, dia seumpama dapat dunia dan segala isinya. Macam mana tu? Bukan ada juta-juta pun, ada makanan untuk hari tu je. Ha? Macam mana tu? Kenapa hari itu? Sebab kita akan disoal tentang apa? Tentang sekarang. Yang lepas, boleh tak kita baiki? Kita buat salah ke apa ke, boleh tak kita baiki? Tak boleh, tak ada guna kita menyesal. Yang besok? Tak tentu. Tengok-tengok mati malam ni kan. Jadi Nabi nak beritahu apa? Kalau kamu bersyukur hari ini dengan makanan, dengan sihat tubuh badan, dengan keamanan, taat pada Allah, seolah kamu dapat dunia dan segala isinya. Tapi ramai tak yang ada 3-3 ni? Tapi asyik, ada 3-3 ni, sihat, makanan ada, aman. Tapi dia tak taat Allah, dia guna apa? Guna berfikir, macam mana nak cari rezeki untuk besok? Yang hari ni dia tak bersyukur. Ramai tak macam tu? Lepas tu dah ada besok, dia fikir pula untuk minggu depan. Yang minggu ni tak bersyukur pun. Akhirnya kufurnya, semakin dapat nikmat, semakin kufur, bukan semakin syukur. Betul? Sihat kita hari ni, kita dah, adakah bersyukur sepenuh kesihatan kita yang Allah bagi hari ni? Belum tentu. Makanan yang Allah bagi hari ni, adakah kita guna sepenuh untuk mentaati Allah? Jadi banyak fikiran kita untuk apa? Sebab apa? Untuk besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Sebab apa? Cita-cita kita panjang. Tambah-tambah dekat pilihan raya kan. Dapat kuasa 5 tahun, banyak lagi perancangan tu. Okey. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Balik pada ayat. Online pula. Nak tekan mana pula ni? Ni. Ni. Bawah lagi ni. Tak keluar apa? Okey. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, inna sesungguhnya kami hudna ni mana? Tubna, daripada perkataan al-haudu, hada yahudu, makna dia ar-ruju'. Hada yahudu hudna,
daripada perkataan al-haudu, makna dia ar-rujuk kembali. Sebab tu dia terjemah, sesungguhnya wahai Tuhan kami telah bertaubat, kami telah kembali. Dia terjemah apa tu? Bertaubat tu. Ini salah satu pendapat. Kenapa orang Yahudi dinamakan Yahudi? Sebab Yahudi daripada perkataan ni, iaitu orang Yahudi dia kembali bertaubat kepada Allah. Pendapat kedua juga, Yahudi daripada perkataan salah satu nama anak Nabi Yaqub AS. Dia bernama Yahuza. Kami telah bertaubat ataupun kembali ilaika kepada engkau. Qal, setelah Nabi Musa berdoa, Allah pun jawab. Qal, dia berkata, iaitu Allah, azabi, azabku, usibu, aku akan timpakan, bihi dengannya, man asya'u, siapa yang aku kehendaki. Apa maksud dia? Nabi Musa minta apa? Pengampunan. Yang kedua? Rahmat. Yang ketiga? Hasanah fid dunia wal akhirah, kan? Tiba-tiba Allah jawab apa? Azab aku akan timba siapa saja yang aku kehendaki. Ada kaitan tak dengan doa? Ada kaitan? Dia sebelum Nabi Musa berdoa, ada tak dikata bila 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa buat kemungkaran, Allah timpa azab mereka, kan? Kemudian Nabi Musa kata, kalaulah engkau binasakan mereka masa mereka belum datang bersama aku, supaya apa? Kenapa Nabi Musa tak tahulah cadangan ke apa, kalau engkau binasakan kaum ni sebelum mereka datang bersama aku di sini, iaitu engkau binasakan di hadapan kawan-kawan mereka sendiri, supaya tak menjadi fitnah pada aku. Sebab bila aku pilih 70 orang, aku bawa tiba-tiba 70 dibinasakan. Apa bila aku balik pada kaum, apa aku nak jawab, kan? Mungkin orang fitnah aku yang bunuh. Faham? Ini jawapan dia. Allah kata, azab aku akan timpakan siapa yang aku kehendaki, di mana dan bila-bila masa. Boleh faham? Sebab itulah, kalau tak ada dalam Islam, kalaulah aku tak pergi kat sana, tak berlaku aksiden. Tak ada. Ada yang macam tu, kan? Dia sepatut naik bas, tapi tak jadi naik sebab terlambat. Bas tu aksiden. Dia kata, nasib baik aku tak naik. Bukan nasib baik, memang Allah dah takdirkan kamu tak termasuk, kan? Okey? Musibah itu ataupun azab aku akan timpa siapa yang aku kehendaki. Jadi azab Allah berdasarkan dosa manusia ke berdasarkan kehendak Allah? Dua-dua lah. Dua-dua. Berdasarkan kehendak Allah setelah manusia buat dosa. Allah tak zalim, kan? Takkanlah manusia yang tak berdosa Allah azab. Jadi Allah kata apa dalam surah ni? Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Azagha Allahu qulubahum. Surah Saf ayat 5. Maka tatkala mereka menyimpang, mereka sesat, mereka pilih untuk sesat, Allah pun azagha Allah sesatkan hati mereka. Jadi setelah mereka pilih untuk sesat, Allah sesatkan mereka, barulah Allah timpa azab. Okey. Wa rahmati, dan
rahmatku. Wasi'at. Wasi' apa dia? Wasi' ni luas, meliputi kulla syai'in, setiap sesuatu. Nanti kita prepare lari. Ada hadis Al-Quran. Okey. Yang ni azabku. Yang ni rahmatku. Tengok beza. Azabku aku akan timpa siapa? Siapa yang aku kendaki. Tapi rahmatku wasi'at kulli syai'in. Apa pengajarannya? Ha? Tapi azab Allah bukan untuk semua orang. Rahmat Allah untuk semua orang tak? Termasuk yang buat dosa ni dapat tak rahmat Allah? Yang syirik, yang kufur kepada Allah 50 tahun, 60 tahun dapat tak rahmat Allah? Dapat. Tapi yang beramal salih dapat tak azab Allah? Tak. Itu menunjukkan rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Apa dia contoh? Orang kafir yang tak pernah sembah Allah, kufur dan syirik pada Allah berpuluh-puluh tahun, tapi rahmat Allah tetap sampai padanya. Ha? Kaya, sihat, kan? Seronok, dapat matahari. Ha? Bila bulan malam, kan? Cahaya bulan kena tak orang kafir? Ke tak kena? Ha. Matahari kena tak cahaya kepada orang kafir? Kena. Bahkan kulla syai'in ni mana? Bukan orang saja. Jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan. Ha? Semua dapat. Kisah yang bunuh 100 orang. Lepas tu bunuh 100 orang. Lepas tu dia baru nak pergi bertaubat kan. Belum sampai ke kampung yang dia nak bertaubat, tiba-tiba mati tengah jalan. Dan malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut kan, nak cabut nyawa dia. Apa Allah buat? Katalah dia nak pergi ke kampung ni. Ini tempat nak taubat kan. Bila dia nak pergi bertaubat, kat sini mati. Ada satu riwayat mengatakan jarak kat sini katalah 15 km. Sini 14 km. Jadi malaikat azab kata apa? Orang ni tak pernah buat amalan apa-apa pun. Malaikat rahmat kata apa? Dia dah bertaubat. Dia dah bertaubat walaupun tak ada amalan. Maka bergaduh-bergaduh kita ukur. Tempat dia mati tu adakah lebih dekat tempat dia nak pergi bertaubat ataupun lebih dekat tempat dia buat maksiat? Bila dia ukur, Allah gerakkan ni ukuran tu menjadi duduk kat sini. Sebab apa? Rahmatku mendahului ghadabi. Allah nak juga dia masuk syurga. Jadi sebab itulah siapa yang tak bertaubat memang rugi dan memang cari penyakit. Okey. Ada tak pasal ayat ni? Pasal rahmat. Hadis pasal rahmat. Ya Allah kata aku mencipta rahmat sebanyak 100. Okey. Cuba kita terjemah. Wa an Salman radhiyallahu anhu. Daripada Salman radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW. Telah bersabda Nabi SAW, Inna Allah. Cuba terjemah.
khalaqa, telah menjadikan yauma khalaqas samawati wal ard. Allah telah mencipta, pada hari Allah mencipta langit dan bumi, mi'atar rahmah, 100. Mi'ah ni 100 lah. Jadi rahmat ni makhluk ke apa? Makhluk. Apa dalil? Khalaqa. Allah mencipta 100 rahmat. 100. Kemudian kullu rahmatin, setiap rahmat tu daripada 100 tu, tibaqu ma bainas samai wal ard. Kebesarannya, tiba tu mana memenuhi langit dan bumi. Satu rahmat. Faja'ala, lalu Allah menjadikan minha, darinya, fil ardi, daripada 100 tu Allah jadikan rahmat di bumi, rahmatan, satu rahmat. Fabiha, dengan satu rahmat itulah ta'tifu alwalidatu ala waladiha. Sayang seorang ibu kepada anaknya dengan satu rahmat tu. Betul? Anak jahat macam mana pun, mak masih bagi duit kan? Anak pukul pun masih bagi duit. Sebab apa? Rahmat tu. Wal wahsyu, dengan satu rahmat itu juga, binatang buas sayang pada siapa? Anak dia. Macam singa kan, anak dia belai je, tapi jumpa anak harimau, dia terkam. Kenapa dia tak makan anak dia? Sebab satu rahmat ni. Kuda kan, kuda ke gajah ke, kalau anak dia beranak, dia terpijak je boleh mati tak? Tapi dia perasan, dia tak pijak. Sebab apa? Rahmat tu. Kita sayang pada anak, pada suami, pada isteri, pada mak ayah. Semua tu hanya satu rahmat je. Wattair, dan burung. Burung terbang jauh-jauh, bawa tak balik makanan pada anaknya. Sebab rahmat. Tapi manusia ni kadang-kadang bila tak ada rahmat, lebih teruk pada binatang kan. Dia duduk kat rumah je, isteri dia pergi kerja. Lepas tu minta duit dengan isteri kan. Isteri tak bagi, dia pukul. Ba'duha ala ba'd. Okey. Fa iza kana yaumul qiyamah, maka apabila hari kiamat, akmalaha, Allah lengkapkan rahmat itu bihazir rahmah. Lengkapkan berapa? Makna berapa lagi yang Allah simpan untuk akhirat? Ya Allah. Yang 99 itulah kita masuk syurga, tak payah bekerja, tak payah belajar, tak payah beribadat, dan nikmat kekal selama-lamanya. Yang itu Allah sedia untuk kita. Tapi manusia tak nampak, tak yakin. Yang dikejar yang satu rahmat tu, yang bergaduh, yang dengki, yang bunuh-membunuh, yang khianat mengkhianati. Yang satu rahmat itulah dia berebut. Yang 99, ni pilihan raya ni nak rebut satu rahmat ke 99? Satu kan? Tak betul. Sebab nak satu tu tuduh menuduh, maki memaki kan. Hanya nak satu rahmat je. Tapi nak dapat 99, yang paling penting apa dia? Yang paling penting nak dapat 99 tu, jaga mulut dan kemaluan. Nabi kata, siapa jamin dua benda ni, aku jamin dia akan dapat 99 rahmat, iaitu masuk syurga. Ni yang paling susah nak jaga mulut kan. Mulut dengan kemaluan. Semoga Allah bantu kita untuk menjaga mulut dan kemaluan. Okey, balik pada ayat. Fasa'aktubuha. Bila dah rahmat Allah tu luas sangat, maka kita pun terfikir, macam mana nak dapat? Apa kesudahannya? Allah pun jawab. Fasa'aktubuha. Maka aku akan tulisnya. Untuk siapa ni? Ni Allah nak bagi tahu. Kalau kita tadabbur lah, bila Allah kata rahmat Allah tu meliputi semua benda, banyak benda kita boleh buat bila-bila masa, setiap saat. Kita pun tertanya-tanya, macam mana nak dapat rahmat Allah tu? Maka Allah kata, aku akan tulis, aku akan catat rahmat tu untuk siapa?
Lillazina, untuk lillazina, orang-orang yang bertakwa. Satu. Nak dapat rahmat Allah, jadi apa? Macam mana nak jadi orang bertakwa? Apa makna orang bertakwa? Ha? Ikut perintah Allah dan tinggal? Apa asas nak ikut perintah Allah? Balik pada tadi lah, ilmu nafi'. Kalau tak belajar Quran dan Sunnah, mustahil kamu boleh jadi orang bertakwa. Sebab Allah kata kitab ni adalah hudan. Quran saja petunjuk untuk jadi orang bertakwa. Jangan mengaruk ambil daripada ilmu mimpi. Ada beza tak bila yang kata tu yang tulis, tapi yang di dalam Quran dia terjemah sebagai aku tetapkan. Ada perbezaan tak dalam segi maksud dia? Dia sebenar bila dah tetap. Apa makna Allah tetapkan? Semua yang Allah tetapkan tercatat tak di Lauh Mahfuz. Jadi tertulis, tercatat, tetapkan sama. Mana Allah nak beritahu telah tercatat, telah tertulis. Rahmat ni akhirnya, yang ni untuk semua, tapi akhirnya yang betul-betul dapat faedah daripada rahmat Allah orang bertakwa aja. Sama juga Quran. Quran bukan setakat hudan tapi rahmah. Pada asalnya hudan linnas, untuk semua manusia. Tapi akhirnya yang betul-betul dapat manfaat daripada rahmat Al-Quran ialah hudan lil muttaqin. Okey? Kemudian saya nak beritahu ni, kalau orang buat dosa setiap hari dapat tak rahmat Allah? Tak, sebab dia bukan orang bertakwa. Orang buka aurat setiap hari, orang tak solat setiap hari, tapi dia minta, ya Allah bagilah rahmat. Berarti bila hujan, ini hujan rahmat. Rahmat pada siapa? Jadi Allah nak bagi tahu khas. Rahmat ni khas untuk orang yang bertakwa. Kalau kita belajar bahasa Arab, li ni apa makna dia? Lil milkiyah. Li iaitu tanda kepemilikan. Rahmat ni hanya milik orang bertakwa aja. Satu. Sifat kedua, wa yutuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Tak sebut solat. Tak sebut solat. Yang sebut zakat. Mana lebih penting, zakat ke solat? Solat. Tapi kenapa Allah tak sebut solat, sebut zakat je? Habis zakat tak masuk takwa? Orang bertakwa? Orang bertakwa confirm zakat. Mana dia takwa tak berkeluar zakat? Jadi apa jawapannya? Allah sebut secara khusus zakat sebab antara ujian paling besar manusia ialah hubbul mal, cinta harta. Solat ni dia tak kena keluar duit kan? Kalau Allah syaratkan nak solat kena sedekah dulu RM50. Agak-agak berapa orang solat? Ada. Nak solat malam kena sedekah. Hore-hore tu memang tak solat lah. Jadi Allah sebut secara khusus zakat ni sebab ni antara ujian yang paling besar, iaitu hubbul mal, cinta dunia. Sebab cinta dunia yang ni semua tak ada. Kan? Dan sebab itulah sifat utama orang bertakwa. Orang bertakwa Allah sebut dalam surah Al-Lail. Saya tak bagi. Saya tulis je. Fa anzartukum. Sambung. Ini surah. Fa anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Kemudian hafal 2 ayat aja. La yaslaha illa al-ashqa wa yatajannabuha. Kita sepakat semua tak hafal lah.
Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa. Di mana ni? Keluar je lah. Ha? Tak ada ruang nak tulis. Nanti keluarkan. Ayat 19 ke? 15. 16, 17. 18. Okey. Angkat sikit. Okey, dah. Tak, jangan angkat. Turun sikit. Okey, dah. Dari ayat 15 Ustaz. 14. Fa'anzartukum naran talassa. Cuba terjemah. Maka aku beri peringatan pada kamu, inzar, tentang nar, api yang menyala-nyala. La yaslaha, tidak akan masuk api yang menyala itu kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Jadi Allah bagi tahu awal lagi, kalau kamu tak nak masuk, jangan jadi orang ashqa. Kita pun tanya, siapa al-ashqa? Tak. Allazi kazzaba wa tawalla. Orang yang paling celaka yang akan masuk neraka ialah yang mendustakan ayat Allah, yang mendustakan sunnah Nabi, dan tawalla, berpaling. Dua. Satu, dia mendustakan. Yang kedua, dia berpaling. Okey, kita pun tanya, habis siapa boleh masuk? Siapa yang selamat daripada naran talazza? Siapa yang selamat? Angkat sikit. Wasayujannabuha al-atqa, dan akan dijauhkan daripada naran talazza ialah al-atqa. Yang masuk ashqa, yang selamat. Apa makna atqa? Orang paling bertakwa. Dan Allah sebut sifat orang paling bertakwa. Pertama Allah sebut allazi yu'ti malahu yatazakka. Allah tak kata allazi yusalli, yang solat. Orang yang memberi hartanya tujuan apa? Yatazakka. Ini tujuan bagi harta ni. Tujuan bagi harta apa dia? Yatazakka. Zakat ke, sedekah ke, tujuan yatazakka. Bukan nak nama. Bukan nak waira. Macam mana bagi harta boleh bersihkan hati? Macam mana? Dia punca segala masalah, ibu segala maksiat ialah hubbud dunia. Bila kita ada cinta dunia, banyak amal salah kita tak boleh buat. Nak pergi masjid pun tak boleh. Sebab apa? Tak sempat ni, ada meeting kan? Kan? Nak zikir pagi pun tak sempat. Sebab apa? Dalam jam nanti kan? Padahal boleh je nak zikir dalam kereta. Jadi cinta dunia adalah punca kepada segala masalah. Jadi kalau orang tu boleh keluarkan hartanya, hatinya bersih daripada cinta dunia. Boleh? Allah tak sebut solat. Jadi ciri-ciri utama orang paling bertakwa, betul lah solat nombor satu. Tapi antara solat dengan keluarkan duit, yang mana paling mencabar? Kita kalau diberi pilihan, kamu sama ada nak solat malam ataupun sedekah pagi besok RM1,000, kita pilih yang mana? Pilih yang mana, Misal? Solat malam. Itu tanda apa tu? Cinta dunia.
Okey, kita balik pada ayat kita. Tadi balik pada ayat. Okey, last Jadi Allah kata, siapa yang akan dapat rahmat Allah? Satu, bertakwa. Yang kedua, tapi kalau orang tanya solat kat mana? Dalam takwa lah. Cuma zakat pun sini. Tapi Allah sebut secara khusus sebab ini antara penghalang utama manusia menjadi orang bertakwa. Kemudian yang ketiga, sifat ketiga yang layak dapat rahmat Allah. Wallazina, dan orang-orang yang hum, mereka dengan ayat-ayat kami yu'minun. Ayat-ayat kami ni apa maksud? Secara khususnya ayat Quran lah. Tapi boleh tak juga beriman dengan ayat kauniyah? Tengok langit dan rasa kebesaran. Tapi secara khusus ialah ayat-ayat kami, ialah ayat Al-Quran. Apa makna beriman dengan ayat Quran? Macam mana tu? Mestilah dia faham, mestilah dia ikut. Itu tanda orang beriman. Jadi tiga, kalau nak rahmat Allah. Satu, bertakwa. Yang kedua, jangan kedikut, pemurah. Yang ketiga, dia sebenarnya ada kait mengait ni. Kalau dia tak beriman dengan ayat Allah, mungkin tak jadi orang bertakwa. Tak mungkin. Tiga ni kena ada serentak. Tiga-tiga ni. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya minggu depan. Ayat seterusnya lagi panjang pada ayat ni. Jadi, cuba keluar ayat yang saya bagi. Tak, nombor ayat surah dan nombor ayat yang nak bagi keluarkan. Satu-satu lah. Surah An-Nahl tak payah. Yang lepas tu. Ada? Ini surah apa ni? Ayat? Okey, surah Ghafir ayat 7. Cuba tengok A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina yahmiluna al-'arsy. Cuba terjemah. Allazina yang yahmiluna memikul al-'arsy. Siapa yang pikul arsy? Malaikat. Wa man haulahu, dan siapa yang sekelilingnya, iaitu para malaikat yang tidak memikul arsy. Apa mereka buat ni? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dalam fi'il mudhari' sentiasa bertasbih, mensucikan, memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengannya, dengan Allah. Dan wa yastaghfiruna, dan mereka minta ampun. Mereka ada dosa ke? Habis minta ampun untuk siapa? Untuk kita. Mereka minta ampun lillazina, untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, ini rahmat Allah ni. Kalau kita jadi orang beriman, kita dapat rahmat yang khusus, iaitu doa malaikat. Dan doa malaikat ni makbul tak? Mana lebih baik, doa malaikat dengan doa yang ni? Syekh-syekh
Maulana ni ya. Apa doa malaikat? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta, Engkau telah meluasi kulla syai'in, setiap sesuatu dari segi rahmat. Makna rahmat Engkau meliputi setiap sesuatu. Antara rahmat Allah ialah malaikat ni. Kita tak pernah buat baik pada dia pun, tapi dia sentiasa berdoa pada kita. Dan wa ilman, tak, ilmu Engkau juga meliputi semua. Makna malaikat sebelum berdoa pada kita, malaikat puji Allah. Rahmat Engkau, ilmu Engkau meliputi segala-galanya. Baru malaikat minta doa untuk kita. Apa dia doanya? Faghfir lillazina tabu. Ampunlah wahai Tuhan kepada orang yang bertaubat. Maknanya kalau tak bertaubat, tak termasuk dalam doa malaikat. Yang kedua, wattaba'u, orang yang bertaubat. Yang kedua, orang yang Alhamdulillah, yang ikut jalan Engkau. Kadang-kadang bertaubat setiap hari, tapi tak ikut cara Nabi, tak termasuk. Sebab mereka khusus sebut, ampunlah dosa, satu untuk orang bertaubat. Yang kedua, orang yang ikut jalan Engkau. Dan doa kedua, waqihim, dan selamatkan mereka daripada azab neraka jahim. Jadi ayat ni sebagai bukti apa? Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Okey, cukup dulu. Okey, kita baca sikit buku solat daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Kitabus Solah. Muka surat 144 kan? Dah baca ke belum? Sifat solat. Definisi solat. Sifat solat bermaksud cara dan bentuk solat, sama ada dari segi perbuatan ataupun perkataan. Secara umumlah masyarakat kita, dia belajar solat dari segi apa? Rukun, kan? Dia hafal tu berapa rukun solat, perkara wajib, perkara sunat dalam solat, perkara membatalkan solat. Tapi kebanyakan mereka tak belajar satu benda yang sebenarnya sangat penting. Cara solat Nabi. Macam mana Nabi berwuduk, macam mana Nabi angkat takbir, macam mana Nabi rukuk, kan? Sebab tu kalau kita tengok masa berwuduk dah buka paik, kan? Sebab yang dia belajar beda. Cara berwuduk mesti rata, kan? Air banyak mana dia tak belajar. Dia tak tahu Nabi guna air banyak mana, kan? Sebab tu buka paik tu macam paik bocor, kan? 10 orang boleh berwuduk dengan air dia. Sama juga solat. Bila kita tengok orang solat, macam-macam cara bertakbir, betul? Cara rukuk, ada angkat takbir macam ni, Allahu Akbar, tak sini. Ada tak sebelah sini? Ada tak sebelah sini? Ada tak kat perut, kan? Gaya bebas. Sebab apa? Sebab dia tak belajar cara solat Nabi, kan? Sedangkan hadis Nabi terlalu banyak tentang cara solat Nabi. Okey. Sifat solat bermaksud cara dan bentuk solat. Sama ada dari segi perbuatan ataupun perkataan. Bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Sifat solat ini meliputi rukun, wajib, sunat dan adab solat. Sifat solat ini mampu menyempurnakan tanggungjawab seorang Muslim apabila menunaikan solat dengan memenuhi syarat, rukun dan wajib solat. Oleh sebab solat merupakan satu ibadat yang paling utama untuk mencapai redha Allah Azza wa Jalla dan memperoleh ganjarannya, ia hanya dapat dicapai apabila dilakukan dengan penuh khusyuk. Khusyuk pun orang kita tak belajar, kan? Jarang kita dengar di masjid ke di manakah ada subjek khusyuk dalam solat. Betul?
Sebab itulah kita sampai sekarang khusyuk tak solat. Oh tak juga. Dah berapa dah umur? Bila nak khusyuk? Ha? Tahu tak apa makna khusyuk? Siapa boleh cerita apa makna khusyuk? Kalau dia tak boleh cerita apa makna khusyuk, memang dia tak akan khusyuk. Ha? Kita faham apa yang? Tapi Abdullah bin Ubay lagi faham. Dia orang Arab, tapi dia munafik. Dia solat pula belakang Nabi. Solat dia tak khusyuk, walaupun dia faham. Ikut segala ajaran Rasulullah dan Quran, itu maksud khusyuk. Abdullah bin Ubay munafik pun ikut juga. Dia pun pergi sedekah, pergi berjihad kan. Kita tak pernah pergi berjihad pun. Kalau di luar solat tu kita memang ikut ajaran Allah. Jadi Ustaz boleh cakap ni, dari dalam solat kita akan khusyuk. Baru ada khusyuk. Kita jangan yang berkelas ikut ajaran. Mana dalam solat kita buat hanya yang Allah suruh dan kita tak buat apa yang Allah larang kan. Maka kita bawa sifat solat tu di luar solat. Semua yang Allah suruh di luar solat kita buat, yang semua Allah larang kita tinggal. Itu tanda-tanda khusyuk. Tu ustaz mana cakap tu? Ustaz Muin juga. Okey. Sifat solat ini oleh sebab solat merupakan satu ibadat yang paling utama untuk mencapai redha Allah dan memperoleh ganjarannya. Ia hanya dapat dicapai apabila dilakukan dengan penuh khusyuk, rasa rendah diri kepadanya, tamak ninah dan penumpuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, solat ini juga dilaksanakan dengan keyakinan bahawa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghayati bacaannya, zikir dan doa yang diucapkan semasa solat, termasuk melakukan rukun dan wajib solat seperti berdiri, rokok, sujud dan duduk antara dua sujud dengan penuh penghayatan serta tertib. Pelakon tersebut dapat dilakukan dengan sempurna sekiranya kita mengikuti sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni." Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Perintah hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Aku je, bukan sahabat. Nabi tak kata, solatlah sebagaimana kamu lihat aku dan sahabat solat. Tak. Sahabat pun tak betul solat, melainkan ikut cara aku. Maksudnya untuk lelaki dan perempuan sama. Ya, sama. Hadis ni umum. Lelaki perempuan sama. Tapi sekarang Nabi kata, solat sebagaimana kamu lihat. Kita dah tak lihat, Nabi dah wafat. Macam mana? Nabi tinggalkan hadis sahih. Itulah khazanah ilmu. Apa dia? Jadi Ustaz, dekat sekolah yang ajar solat lelaki dan perempuan boleh salah. Yang tu marilah semayang. Dia ada hadis tapi hadis tu dhaif. Dia kata cara solat lelaki dengan perempuan berbeza. Kalau ikut hadis ni Nabi kata solatlah kamu semua. Nabi perintah umum lelaki dan perempuan. Sebagaimana kamu lihat aku solat. Kadang-kadang perempuan ni sebab dia diajar macam tu kan. Kalau solat kaki kepit kan? Kepit kan? Lepas tu apa lagi beza? Masa rokok. Tak, masa rokok. Masa sujud. Kalau lelaki solat berjemaah memang kena kepit, tak boleh buka. Dia lelaki, dia solat seorang barulah buka. Nabi bila sujud, Nabi buka ni. Nampak ketiak. Tapi bila solat berjemaah kena kepit. Sebab sah kena rapat kan? Tak apalah nak kepit pun, tapi kadang-kadang perempuan ni bab solat dia nak dengar cakap guru tu kena kepit apa semua, tapi bila keluar cakap macam lelaki, tak ada adab pula kan. Wah kan, tak nampak beradab, tapi dia solat halus lembut je. Okey, pelakon tersebut akan dilakukan dengan sempurna sekiranya kita mengikuti sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Justru menjadi satu tuntutan sebagai umat Islam untuk mengetahui sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali, ini Imam Ghazali. Kita tak tahu lah Imam Ghazali, ada yang baik kita ambil. Imam Ghazali berkata, maksudnya wahai muslim, saya rasa dah baca ni. Saya rasa dah baca ni. Kan? Sudah baca kan? Sampai mana dah? Tak apalah kita baca. Kata Imam Ghazali, wahai muslim, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan memberikan sepenuh penumpuan fikiran dan anggota tubuh engkau dalam semua gerak dan nafas dari pagi hingga petang. Ketahuilah bahawa Allah melihat semua tingkah laku dan kata hati kamu, bahkan semua keadaan, sama ada ketika diam dan bergerak, maka bersopanlah di hadapan Yang Maha Perkasa. Jangan bersopan masa solat je. Luar solat, ikut suka dia. Berusahalah agar jangan sampai ia melihat engkau melakukan apa yang dilarangnya dan meninggalkan apa yang diperintahnya. Selain itu, kata Imam Ghazali, selain itu ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui rahsia engkau dalam hati engkau dan Maha melihat apa yang ada dalam hati engkau. Maka ia hanya menerima solat yang sesuai dengan kadar kekhusyukan dan ketundukan. Justru sembahlah Allah dengan dalam solat seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia Maha melihat. Bab ini akan mengemukakan hadis berkenaan dengan sifat-sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panduan bagi menghasilkan solat yang sempurna dan berkualiti. Okey, cukup dulu. Kita sambung ke datang. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم